Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan nikmat kehidupan di atas muka bumi ini. Nama saya Muhammad Zaki bin Razali, boleh panggil saya Ustaz Zaki. Saya merupakan Ketua Pusat Pengajian Akademi Pengajian Islam Contemporary ASIS UiTM Cawangan Johor. InsyaAllah pada kesempatan kali ini saya akan berkongsi serba sikit tentang akhlak dan adab di dalam menuntut ilmu. Antara persoalan yang perlu kita jawab, mengapa kita menuntut ilmu? Ataupun kenapa kita kena tuntut ilmu? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Yang bermaksud menuntut ilmu itu merupakan satu kefarduan ke atas setiap muslim ataupun ke atas setiap yang beragama Islam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu. Kerana dengan ilmu manusia dapat keluar daripada kejahilan kepada cahaya. Kerana ilmu merupakan penyuluh kepada kehidupan manusia. Kerana ilmu menjadikan manusia itu berjaya dunia dan juga di akhirat. Jadi, apabila kita datang ke universiti untuk menuntut ilmu, sepatutnya ia bukan disebabkan ibu bapa kita yang telah memberi arahan ataupun memerintahkan kita untuk datang ke universiti. Para pelajar sekalian, hendaklah belajar untuk menanam di dalam diri masing-masing. Hendaklah mengikhlaskan hati masing-masing. Yang mana para pelajar sekalian datang ke universiti ini, tujuan dia adalah untuk menuntut ilmu seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak kena belajar untuk ikhlaskan diri kita. Kita menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Bukan disebabkan oleh kita takut kepada ibu bapa kita dan sebagainya. Kemudian, ketika ini seperti mana yang semua orang sedia maklum dengan apa yang berlaku di seluruh dunia, pandemik COVID-19 yang merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dari segi kesannya kepada pembelajaran di universiti ataupun di IPT, pembelajaran tidak dapat lagi berlaku secara face to face ataupun secara bersemuka. Di UiTM, pembelajaran dilakukan secara ODL ataupun Open Distance Learning, yang mana salah satu daripada platform ataupun approach ODL ini adalah pembelajaran di atas talian. Ramai di kalangan para pelajar yang menganggap apabila pembelajaran itu tidak berlaku secara bersemuka, maka para pelajar tidak perlu untuk menunjukkan akhlak ataupun mempraktikkan adab yang baik dengan pensyarah. Banyak adab dan juga akhlak yang patut ditunjukkan oleh pelajar kepada pensyarah. Cuma dalam kesempatan ini saya ingin berkongsi 3 adab dan juga akhlak yang sepatutnya ditunjukkan oleh para pelajar sekalian kepada pensyarah masing-masing. Yang pertama, para pelajar sekalian hendaklah sentiasa menghormati pensyarah. Kerana pada ilmu itu ada keberkatannya. Sebab itu kadang-kadang walaupun para pelajar mendapat keputusan yang sangat baik, akan tetapi
ilmu yang tidak berkat itu, ia tidak memberi manfaat kepada kita. Para pelajar sekalian, hendaklah menghormati pensyarah. Contohnya dengan cara memberikan salam, sentiasa bertanyakan kabar pensyarah, kemudian sentiasa membalas ataupun memberikan respon terhadap persoalan ataupun arahan yang telah diberikan oleh pensyarah. Cuba kita menyelusuri ataupun melihat semula apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, apa yang dilakukan oleh para ulama dan salafus salih ketika mana mereka menuntut ilmu. Contohnya kita boleh lihat Ibnu Abbas ataupun Abdullah bin Abbas yang merupakan seorang sahabat besar Nabi SAW, ketika Nabi SAW telah wafat, Ibnu Abbas dia juga menjadi rujukan para sahabat yang lain kerana tinggi ilmu yang ada padanya. Akan tetapi ketika itu juga Ibnu Abbas cuba untuk mendapatkan ilmu sebanyak mungkin daripada para sahabat yang lain. Yang mana pada satu ketika Ibnu Abbas telah pergi ke rumah seorang sahabat Nabi, iaitu Zaid bin Sabit, untuk mendapatkan hadis daripada beliau. Tetapi apabila Ibnu Abbas sampai ke rumah Zaid bin Sabit, Ibnu Abbas mendapati Zaid bin Sabit ketika itu sedang tidur. Maka Ibnu Abbas sebagai seorang yang ingin mencari dan mendapatkan ilmu pada waktu itu, beliau mengambil pendekatan untuk menunggu, menghormati orang yang akan memberikan ilmu kepadanya. Ibnu Abbas tidak pergi ke rumah Zaid bin Sabit dan mengetuk pintu rumah bertalu-talu dengan tujuan untuk mengejutkan Zaid bin Sabit supaya bangun daripada tidur. Akan tetapi Ibnu Abbas menghormati orang yang memberikan ilmu kepadanya. Dia menunggu Zaid bin Sabit sehingga Zaid bin Sabit bangun daripada tidur. Dan kemudian baru dia mendapatkan Zaid bin Sabit untuk memperolehi atau mendapatkan hadis daripada Zaid bin Sabit. Begitu juga kita lihat Al-Imam Syafi'i. Ketika Al-Imam Syafi'i ataupun Muhammad bin Idris menuntut ataupun mempelajari ilmu bersama dengan salah seorang gurunya yang masyhur, iaitu Imam Malik rahimallahu ta'ala. Al-Imam Syafi'i ketika ingin beralih daripada satu lembaran kepada lembaran yang lain, Al-Imam Syafi'i melakukannya dengan begitu perlahan supaya ia tidak mengganggu Imam Malik yang sedang mengajar. Begitu juga kita lihat Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana Imam Ahmad ini ada mengambil ilmu fiqh, belajar ilmu fiqh daripada Al-Imam Syafi'i. Dan disebabkan itu, Imam Ahmad bin Hanbal sentiasa mendoakan Al-Imam Syafi'i sebagai guru. Jadi itu antara apa yang perlu dilakukan oleh para pelajar untuk mereka ini menghormati pensyarah mereka. Janganlah dilakukan perkara-perkara yang tidak disukai oleh para pensyarah. Kemudian yang kedua, adab yang kedua adalah menepati masa. Masa seperti mana yang semua orang tahu sangat berharga dalam kehidupan kita. Masa sangat berharga kepada pensyarah. Masa juga sangat berharga kepada para pelajar. Apabila telah ditetapkan waktu tertentu bagi pembelajaran di atas talian ataupun tempoh masa untuk menghantar tugasan, maka para pelajar sekalian perlulah mematuhi masa yang telah ditetapkan itu. Jika kuliah di atas talian bermula seawal jam 8 pagi, maka para pelajar sekalian hendaklah pada pukul 8 pagi itu telah pun bersedia dengan platform pembelajaran masing-masing. Mungkin menggunakan Microsoft Teams
mungkin menggunakan Google Classroom, ataupun mungkin menggunakan platform YouFuture dan juga platform yang lain. Janganlah para pelajar sekalian, jika kelas bermula pada pukul 8, 8.30 baru para pelajar sekalian nak join ataupun menyertai platform pembelajaran di atas talian tersebut. Ataupun ada yang lebih teruk lagi pukul 9. Ada yang lebih teruk lagi langsung mereka tidak menghadiri sesi pengkuliahan di atas talian dengan alasan-alasan yang tidak kuat dan juga tidak bermasalah. Maka saya mohon kepada para pelajar sekalian supaya menepati masa. Jadi apabila pelajar menepati masa, maka urusan pembelajaran itu akan dapat berlangsung dengan lebih lancar dan juga lebih baik. Adab yang ketiga adalah amanah. Amanah juga merupakan satu perkara yang sangat penting. Para pelajar diberi amanah oleh pensyarah untuk melaksanakan tugasan ataupun menyiapkan tugasan-tugasan. Dan para pelajar kena sentiasa beramanah, melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik mungkin. Jika ketika sesi pengkuliahan di atas talian, contohnya melalui Google Meet ataupun aplikasi Zoom dan sebagainya, pensyarah kadang-kala memberikan kelonggaran kepada para pelajar sekalian untuk tidak on video, supaya tujuannya adalah untuk menjimatkan data internet para pelajar sekalian. Tetapi kelonggaran yang diberikan itu janganlah diambil kesempatan. Apabila para pelajar tidak on video tersebut, maka hendaklah para pelajar masih lagi berada di hadapan komputer ataupun di hadapan tablet ataupun handphone masing-masing di atas platform tersebut. Bukanlah hanya mendengar audio, tapi dalam masa yang sama para pelajar melakukan kerja-kerja yang lain, tidak memberikan fokus dan sebagainya. Jadi para pelajar kena beramanah dalam melaksanakan tugasan-tugasan yang telah diberikan. Tugasan seperti assignment, seperti pembentangan, jika ia adalah tugasan yang bersifat individu, maka ia dilaksanakan secara individu. Tugasan yang perlu dilaksanakan secara berkumpulan, maka dilaksanakan secara berkumpulan. Okey. Sedikit peringatan daripada saya, jika kita melihat dalam surah Al-Alaq, yang mana Allah Subhanahu wa taala beri peringatan kepada manusia. Allah kata, alam ya'lam bi anna Allah yara. Yang bermaksud, tidakkah dia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha melihat, Maha mendengar. Justru apa saja yang kita lakukan dalam kehidupan kita, termasuklah ketika mana sesi ODL, pembelajaran, salah satunya melalui pembelajaran di atas talian. Apa yang kita lakukan walaupun pensyarah kita tidak nampak, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kita lakukan pada setiap masa, pada setiap saat. Dan kita kena ingat, para pelajar sekalian kena ingat, setiap daripada perbuatan kita, di situ ada pertimbangan dosa dan juga pahala. Malaikat Raqib dan juga Atid sentiasa mencatat di bahu kanan dan juga di bahu kiri apa yang kita lakukan pada setiap masa. Termasuklah ketika kita sedang melaksanakan sesi ODL, salah satunya pengkuliahan di atas talian, maka pada waktu itu jika kita tidak amanah dalam melaksanakan tugasan yang telah diberikan kepada kita, maka malaikat akan mencatatkan itu di surat amalan kita. Dan satu lagi peringatan daripada hadis Nabi SAW.
supaya kita tidak termasuk dalam golongan orang yang diberi peringatan oleh Nabi dalam hadis ini. Iaitu kata Nabi, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang berbohong, siapa yang berdusta, siapa yang menipu, mereka bukan daripada kalangan kami. Maksudnya Nabi SAW tidak mengaku orang yang menipu sebagai umat baginda SAW. Jadi ketika mana sesi pengkuliahan berlaku secara ODL, tugasan-tugasan yang diberikan kepada para pelajar sekalian dilaksanakan dengan penuh amanah seperti yang saya sebutkan tadi, dan para pelajar sekalian janganlah berusaha untuk melakukan hal itu dengan cara yang tidak betul, antaranya dengan cara menipu, dengan cara meniru, dengan cara memplagiat tugasan, assignment kawan-kawan yang lain. Ingatlah, Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat apa saja yang kita lakukan, dan jika kita menipu dan juga meniru ataupun plagiat tugasan orang lain, di sana ada pertimbangan dosa dan juga pahala yang perlu kita ingat. Dan seterusnya, slide terakhir saya, juga peringatan daripada Al-Quran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Saya rasa semua orang tahu surah ini, surah Al-Zalzalah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang melakukan kebaikan ataupun amal yang baik walaupun sebesar zarah, maka Allah Subhanahu Wa Taala melihatnya dan memberikan balasan terhadap kebaikan tersebut. Jika seseorang melakukan kejahatan ataupun keburukan walaupun sebesar zarah, Allah melihat hal itu dan Allah akan memberi balasan yang setimpal di atas perbuatan jahat dan buruk yang telah dilakukan. Jadi sekali lagi saya nak ingatkan kepada para pelajar sekalian, supaya para pelajar sekalian sentiasa menunjukkan adab dan juga akhlak yang baik terhadap semua pensyarah-pensyarah yang mengajar, dan kemudian sentiasa menjadi seorang pelajar yang beramanah dalam melaksanakan semua tugasan-tugasan yang telah diberikan dan melakukan yang paling baik yang boleh diberikan ataupun yang mampu diberikan bagi melaksanakan dan menyempurnakan semua tugasan-tugasan tersebut. Akhirnya, saya mengucapkan selamat maju jaya kepada semua para pelajar sekalian. Semoga pembelajaran walaupun ia tidak berlaku secara bersemuka, ia berlaku secara ODL, salah satunya secara atas talian. Saya berharap semua para pelajar sekalian akan mendapat ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang bermanfaat itu akan memberikan manfaat pula ke dalam kehidupan kita, dunia dan juga akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.